Oh tanah yang subur ini, usaha milik kita, anugerah Maha Kuasa, tersimpan sejuta rahsia. Berbudi pada bumi, hijau padi menguning, bumimu tak. Selamat datang ke Mayang Sari Resort. Oh, terima kasih Kak. Ana. Kebetulan pula Tuan Haji dia buat jamuan untuk anak yatim. Oh. So boleh kita join dia orang sekali. Langkah kanan ni. Jom. Ya, okay. Kenalkan Nas, ini Ana. Apa khabar? Baik, Assalamualaikum. Saya Ana. Baru sampai ni, Baru baru sampai. sampai. Ingat nak hilangkan kehausan nak minum sikit lah. Baguslah, saya ni kebetulan ada buat jamuan untuk anak-anak yatim ni. Baguslah kita makan sekali. Silalah, sila. Sekali? Betul? Sekali, teruskan. Tak keberatan, Enggak apa-apa. Teruskan. Rezeki. Rezeki, terima kasih. Terima kasih. Salam sekali. Sila. Wow. Memang sedap dan lembut kambing barbecue yang disediakan oleh pihak Hotel Mayang Sari ini. Daging kambing ini adalah sumbangan Tuan Haji Maraza selaku pengerusi alumni anak-anak Terengganu ini. Selepas menikmati hidangan daging kambing bersama Tuan Haji dan tetamunya, kami dijemput oleh Tuan Haji untuk melawat ladang feedlotnya di Cerangau, Terengganu. Kami membuat keputusan untuk menginap di Hotel Mayang Sari pada malam itu sebelum pergi melawat dan melihat sendiri ladang ternakan Tuan Haji Maraza di Cermin Kiri, Cerangau, Terengganu pada keesokan harinya. Sekali lagi anda bersama Nas dan Ana dalam Agro Eksplorasi, sebuah rancangan yang mendedahkan kepentingan pertanian dalam perniagaan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dan ekonomi negara. Episod kali ini memaparkan aktiviti penternakan ladang feedlot dan integrasi di negara kita yang semakin popular. Nas, inilah Bandar Dungun. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, kau baik. Apa khabar? Apa khabar, Nas? Perjalanan nak tuju sampai ke sini ni. Tak sangka ada kabus kita datang ke sini. Itulah, ingatkan Nas nak bawa saya pergi Genting Highlands. Rupanya ke Jerangau. Sebenarnya itulah kehebatan kampung Jerangau yang sejuk dan dingin. Patutlah lembu semua senyum, jadi. Kalau tak keberatan nak melawat saya punya ladang pun saya persilakanlah. Ini tak berat langsung itulah. lagi. Blok ni lembu yang dibela di kurung ah. Macam kandang ah, macam tu ah. Tak lepas kata-kata ah. Tak tahu nama. Lembu yang kurung. Saya sentiasa mahukan mentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan gulungan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki. Malaysia boleh jadi negara pengeluaran daging yang terbesar kerana tanda logo halal. Malaysia ini memang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bagi sebuah feedlot kecil yang memelihara tidak lebih dari 50 ekor ternakan, tenaga penternak sendiri adalah mencukupi selama 3 hingga 4 jam sehari. Tenaga anggota keluarga juga boleh membantu di mana diperlukan. Tetapi apabila usaha menjadi sepenuh masa, kadar kecekapan pengeluaran perlu ditingkatkan. Oleh itu, seorang pekerja boleh mengendalikan sehingga 200 ekor ternakan sehari dengan menggunakan peralatan pengurusan yang bersesuaian.
Berapa luas kat sini Okey, luas kawasan kita di mana kawasan Pastura sana 50 hektar Wow. Kawasan Pastura. Okey. Dan di mana kawasan Tanam Jagung lebih kurang 25 hektar. Okey. Dan kawasan infra ni saja lebih kurang dalam 10 hektar. Sebenarnya kita bukan tamak tau. Di mana banyak benda-benda yang tidak habis dimakan oleh kambing, kita boleh bagi makan kepada lembu. Bagaimana satu corak kandang yang sesuai untuk lembu yang boleh dikatakan lembu sahaja yang boleh kata pas. Jadi penternak lembu mempunyai satu infrastruktur yang lebih efektif orang kata. Ya, di mana menjimatkan masa, menjimatkan tenaga buruh. Sebab kalau tengok dari segi pemakanan tadi dalam masa berapa second saja dah habis. Cukup untuk 300-400 ekor makan. Oh, macam tu. Sebab lembu memerlukan masa yang pendek tapi makan yang tepat pada masa dia. Tepat pada masa dia. Ya. Untuk memastikan dia punya badan dia naik montok seperti saya. Oh, Encik. Kita telah memperkenalkan sistem yang kita panggil skim TRUST, TRUST, iaitu skim transformasi usahawan ternakan. Jadi melalui transformasi ini, peternak-peternak tradisional telah dibangunkan, diberi bimbingan untuk menjadi peternak komersial. Istilah yang kita guna, lembu hakikat dan lembu nyawa. Kalau kita sembelih lembu besar, dari segi hukum, lagi besar lagi afdal. Tetapi dari segi pengurusan kerja tu, apabila lembu 400 kilo, daging saja dekat dengan 300 kilo. Jadi berarti kalau banyak sangat, nanti sembelih hari ni sampai ke malam tak habis jaja daging tu. Dari perancangan. pengurusan seperti Hafiz katakan tadilah. Oh gitu. Okay. Apa kata kita minum teh sekarang? Ikan lembu. Kami akan kembali lagi menemui anda selepas ini. Di negeri Terengganu sendiri terdapat 18 projek feedlot yang mempunyai kapasiti ternakan antara 100 hingga 700 ekor. Aktiviti yang berjalan di negeri Terengganu ini lebih kepada aktiviti bermusim untuk kegunaan perayaan dan juga kenduri kahwin. Pendekatan dalam bidang pertanian khususnya ternakan perlu berubah bagi memastikan bidang usaha ini memberi keuntungan. Lembu feedlot bermaksud memelihara lembu secara intensif dalam kandang atau kurungan untuk tujuan pengeluaran lembu daging melalui peningkatan berat badan dan memberi makanan yang bermutu, air bersih, mineral dan vitamin yang secukupnya dalam tempoh yang tertentu. Haji, kita nak tahu apa yang bau yang amat sangat ni. Sebenarnya inilah yang dikatakan sisa-sisa buangan daripada industri yang dikitar semula untuk makanan ternakan. Bau ni kuat, macam ada bau nenas pun ada. Itu ada. Ikan pun ada. Benda-benda yang tidak diingini oleh manusia, tapi lembu memang sukalah. Apa campurannya sebenarnya? Okey, sebenarnya campuran yang kita guna adalah campuran benda-benda yang terbuang daripada industri-industri makanan seperti soya bean, hempas Bali dan daripada ampan nenas. Bau penenas sikit. Sebenarnya semua benda-benda ini telah dibuat proses fermentation dengan menggunakan zeolite ya. Di mana fermentasi menggunakan zeolite dan bakteria supaya baunya agak taklah keterlaluan serangat. Yang kita buat ni menggunakan semua melalui sukatan ya. Dia ada sukatan di sini. Jadi banyak mana yang kita campur tu mempunyai formula yang tersendiri. Hanya menggunakan seorang pekerja mampu memberi makan untuk sekitar dalam 500-600 ekor. Jadi kita tak perlu menggunakan banyak pekerja jadi untuk memberi makan kepada ternakan lembu. Campuran makanan bagi lembu-lembu feedlot di sini menggunakan pelbagai kaedah atau rumusan. Pada zaman dahulu kala kita guna mesin kira-kira aja. Tapi sekarang dengan teknologi yang maju dan canggih, kita gunakan perisian komputer. Penggunaan perisian komputer ini dapat menjamin campuran konsentrat yang mengikut piawaian dan lebih penting mengandungi zat nutrien yang diperlukan untuk lembu-lembu tersebut menjadi lebih gantang dan montok. Modal
sains yang digunakan dalam sektor pertanian adalah bagi membantu masyarakat untuk berdaya saing dan meningkatkan kecekapan dan kemahiran diri. Ini dapat memperbanyakkan lagi pekerja-pekerja mahir dalam sektor terbabit supaya terdapat kesinambungan. Ianya juga diharapkan supaya dapat melahirkan penternak-penternak baru yang mahir bagi mencapai hasrat negara dalam mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor pertanian. Mulanya timbul minat saya dalam bidang pertanian ini dah lama dah, daripada saya kecil lagi. Sebab saya memang dah terdedah dengan pertanian dan juga peternakan ini sebab saya berasal daripada keluarga Felda. Saya ni anak Felda dan saya menyahut cabaran sebagai anak Felda untuk menjerumuskan diri dalam bidang pertanian dan peternakan ni. Okey, walaupun kita lihat saya punya latar belakang pendidikan saya ialah daripada bisnes fakulti, tapi saya minat dalam bidang pertanian dan peternakan ni. Walaupun tak ada latar belakang daripada veterina ataupun inilah pertanian ni. Semua kandang-kandang lembu saya, baik lembu, baik kambing, dari segi pengurusan bajet organik, semua kita menggunakan sistem bioteknologi. Di mana sistem bioteknologi ni, dia boleh mengabsorbkan bau. Di mana fungsi dia ekstrak bau. Dan dalam makanan ternakan juga kita menggunakan bioteknologi juga, di mana dia akan pegang protein-protein atau molekul-molekul yang terdapat dalam makanan tersebut, dia tak akan lepas begitu saja, sehingga kan makanan betul-betul zero waste yang akan dikeluarkan dalam perut lembu. Zero waste. Zero waste. Bermakna dia akan masih ada protein, dia masih beroperasi di dalam dia. Betul-betul kosong baru dia lepas. Begitu Sebab kalau dia tengok kandang yang berbau busuk disebabkan oleh ternakan adalah sisa-sisa protein itu yang tidak habis dimakan atau dihadamkan. Dia hadamkan dalam perut, dia akan keluar, itu menyebabkan basi, busuk dan di situ punca lalat akan mari. Penyakit itu yang paling penting tu, kita nak elakkan penyakit Yang untung pada lembu feedlot adalah produk tambah nilai. Tambah nilai Ya, yang dagingnya itu menjadi produk bonus. Produk tambah nilai yang di sini berlaku, yang pertama hari-hari adalah baja organik yang telah diolah. Bukan baja yang tidak diolah. Supaya apabila akaun rugi kita, kalau kita tengok jualan daging tidak untung, jualan lembu tidak untung, apabila dimasuk dengan jualan tambah nilai ataupun perusahaan baja organik, secara automatik akaun itu akan menjadi untung yang lumayanlah. Jadi rahsianya di sini integrasi antara semua aspek-aspek ini, tambah nilai. Itu yang kita cari. Kita yang buat dia. Idea kita. Kebaikan ladang integrasi ialah ianya tidak hanya tertumpu kepada satu jenis penternakan sahaja. Pengusaha digalakkan untuk mempelbagaikan hasil ternakan dan tanaman untuk meningkatkan pendapatan sekaligus sebagai alternatif kepada sumber makanan haiwan di ladang ternakan sendiri. Dah kenyang dah, dah kenyang. Percaya tak? Nas seorang saja boleh menjaga semua kambing-kambing di sini. Inilah sistem yang dipanggil sistem Micro Caprima Bestari yang diusahakan oleh Tuan Maraza sendiri. Tuan Haji Maraza memang bejak orangnya. Tidak memerlukan kos yang tinggi, memerlukan tenaga buruh yang minima dan memaksimalkan kawasan ladang yang kecil seperti ini dengan amalan pengurusan yang tepat, cekap dan jitu. Dah kenyang? Cukup? Apa bezanya kandang kambing kat sini dengan yang baru kita pergi tadi? Kandang kambing baru yang kat atas dengan kat sini. Okey, kalau kita lihat daripada struktur bangunan terlebih dahulu, bahawa jelas kita nampak bangunan ni saiznya agak lebih kecil Kecil. Di mana sistem ni adalah sangat sesuai untuk orang yang baru nak belajar menternak. Ini adalah satu model kandang yang mempunyai kos yang murah dan mampu sesiapa saja memiliki, dan Bank Pertanian pun ada bagi pinjaman di bawah skim Makro Caprima. Di mana 10,000, 15,000 sampai 20,000 dah boleh menternak kambing dalam kuantiti yang sedikit. Tapi yang uniknya pasal kandang-kandang ni kan, mereka setiap ekor kambing ni diasingkan. Kenapa? Okey, Kenapa diasingkan? kambing ni sebenarnya kita asing adalah untuk membezakan selepas dia bercerai susu, selepas 3 bulan dia bercerai susu, kita asingkan di sini.
Di mana ibu dia kita boleh perah susu dan ibu dia pula kita buat naik ke atas untuk menjalani proses perkahwinan yang baru. Oh, kahwin Jadi lagi. kita mula kecil, lepas tu kita dah asingkan anak dia, lepas tu ibu dia pun kita asingkan, kita buat lagi banyak kambing. Kebanyakan pengusaha feedlot berskala sederhana juga menjalankan aktiviti jualan runcit daging lembu feedlot mereka di pasar-pasar tempatan, pasar malam atau pasar tani. Aktiviti ini dijalankan bagi memastikan pemasaran dipelbagaikan dan penjualan hasil feedlot berjalan dengan lancar di samping meningkatkan pendapatan. Kaedah peladangan campuran yang lebih dikenali dengan integrated farming perlu diamalkan, di mana dalam projek ini bidang ternakan diintegrasikan secara bersama dengan aktiviti-aktiviti lain termasuk burung walik, tanaman jagung dan juga melalui pemprosesan melalui industri asas tani. Dan ternakan itu sendiri boleh memberikan satu hasil yang boleh kita proses, iaitu baja organik daripada najis ternakan. Peranan EM ataupun bakteria mempercepatkan proses nak jadinya baja organik. Dia keluar asap di mana dia membakar segala patogen-patogen jahat dan benda-benda rumput yang berada di dalam baja organik. Dimatikan dengan pembakaran. Dan dia akan memberi satu nutrition yang tinggi kepada baja organik tersebut. Berapa bulan kalau nak kalau kita gunakan EM. Okey, kalau tidak menggunakan EM, berarti mengambil masa sekitar 6 bulan. Baru kita boleh packing dan boleh pasarkan ataupun kita boleh guna. Tetapi dengan menggunakan EM ataupun bakteria, tempoh tersebut kita boleh pendekkan menjadi dalam masa 1 bulan. Baju tersebut boleh kita packing dah. Wow, jadi dengan EM 6 kali ganda kita boleh lalui proses. Itulah kehebatan bioteknologi. 6 kali ganda. Wow. Baja organik ni sebenarnya memang bagus, tidak mengandungi sebarang unsur kimia dan merupakan sebuah unsur semula jadi untuk bukan saja meningkatkan kesuburan tanah tetapi juga membaik pulih tanah yang telah pun mati, sekaligus meningkatkan produktiviti para petani dengan memelihara serta memulihara alam sekitar kita. Ya, itulah dia. Pelancaran program teras ini, kita dapati peternak-peternak tradisional sudah dah jadi orang kaya, dah jadi jutawan. Dah jadi jutawan dan mereka ni menyumbang besar kepada bekalan makanan berunsur ternakan di negara ni. Cakap tentang inovasi ni kan, belah kanan ni kita ada kolam. Bukan satu tapi 2. Belah kiri ni pula kita ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apa ni tak pernah tengok pun. Saya tengok agak pelik bin ajaib. Pelik bin ajaib? Pelik bin ajaib. Kerana pokok ni tak ada lagi di Malaysia. Tapi kalau pokok ni banyak kita ketemui di Jawa, di Indonesia ya. Kerana rata-rata peternak Jawa menggunakan pokok ni adalah sebagai sumber utama makanan ternakan kambing di Jawa. Kambing kambing di Jawa. Apa yang sedap sangat pokok ni yang kambing suka? Okey, pokok ni sebenarnya dia ada energi dan dia ada protein sekali ya. Oh ya ke? Jadi dia balance. Jadi kalau kita rasa pun daun itu agak-agak terasa manis sedikit. Oh ya ke? Jadi boleh cuba rasa gigit-gigit tengok macam mana rasa dia. Manis tak? Rasa kambing. Permintaan terhadap ternakan lembu feedlot meningkat, terutama pada musim perayaan seperti Hari Raya Korban. Ini memberikan keuntungan kepada pengusaha perniagaan ini serta memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung. Hakikatnya, perniagaan ini membina ruang kepada masyarakat. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia di www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Kini kita sampai ke segmen kuis. Hadiah utama yang menanti pemenang, sebuah TV plasma berskrin rata 42 inci jenama Panasonic, sebuah iPad dan telefon bimbit Nokia X6 tajaan Agrobank dan Pharma. Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan paling pantas sampai kepada kami selepas rancangan ini. Apakah faktor yang dapat mendatangkan keuntungan yang lebih dalam peternakan feedlot? Apakah produk hiliran yang dihasilkan untuk jualan dari ladang kembar teguh sendirian berhad ini? Di manakah terletaknya ladang feedlot kembar teguh sendirian berhad?
Untuk menyertai, type MOA jarak kuis. Jarak diikuti dengan jawapan anda. SMS ke 15888. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Oh tanah yang subur ini, pusaka milik kita, anugerah Maha Kuasa, tersimpan sejuta rahasia. Berbudi pada bumi, hijau padi menguning, bumimu tak pernah mungkiri, hasilnya akan diberkati. Titis keringat yang mengalir seumpama baja, sumber kesuburan dan hazanah.